السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علمنا التجارة الصحيحة المبنية على الحلال الطيب. الحمد لله الذي عافانا من سيل الأسقام ورزقنا بالصحة والعافية والسلامة في الأرواح والأبدان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Yang berbahagia Datuk Tuan Omar Abdullah dari Johor selaku Pengtua Perniagaan Oli, yang dihormati Ketua Rombongan Ukhti Ramlah Baka, juga semua saudari-saudari yang berusaha untuk menghadapi alam yang penuh dengan cabaran melalui perniagaan yang salah satu daripada jalan-jalan di atas as-siratal mustaqim. Yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, pertama kali kita nak terima kasih kepada perjuangan tijarah yang Abi di antara orang yang Allah Ta'ala tidak bagi kekuatan untuk bidang ini di segi pelaksanaan, tetapi segi perasaan, segi vision ada. Kalau gitu saya beri pesanan kepada anak-anak saya macam Ramlah dan lain lagi supaya adakan program-program tijarah perniagaan yang halalan tayyibah, yang boleh menghasilkan benda-benda yang boleh membawa kita kepada syurga Allah Ta'ala. Dengan itu maka kita sebagai umat Islam masih dikira rendah kualiti di sudut ni. Sebaliknya Allah Ta'ala bagikan sapayakon atau bahan-bahan tu, bahkan keuangan pun orang Islam lebih pada orang-orang bukan Islam. Tapi bukan keuangan yang hasil daripada perniagaan sangat. Kerana sebenarnya keuangan mengenai perniagaan ini merupakan 9/10% jemaah. Allah Nabi katanya 19 minal arzaq minat tijarah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, 9/10 set kau sun sip kong rezeki ti Allah dai kacai long majang lok ni ma thang tijarah. Sedang wajai mak, mana kata tijarah ni boleh mengambil tempat yang sangat besar dari rezeki Allah. Yang Allah Ta'ala khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Segala bahan-bahan dalam dunia ni untuk manusia ni belaka pun. Tapi manusia dia tidak pandai nak ambil guna pakai bahan-bahan tadi. Ambil untuk cuba nak tijarahkan bahan-bahan tadi. Menyebabkan dia terpaksa jadi orang miskin, orang fakir, orang yang tidak punya kekuatan. Kerana keuangan merupakan qiyaman. Jangan kamu bagikan keuangan itu kepada orang yang masih bodoh. Kerana ia adalah merupakan satu qiyaman, satu dasar untuk pembangunan. Pembangunan dalam Islam, satu juzuk daripada rukun pembangunan ialah keuangan. Tapi keberkatan, keuangan yang berkat. Manusia akan terputus segala amalannya kecuali 3 amalan yang tidak putus-putus. Walau dia mati lama mana dah pun, amalan 3 ni tak putus kan. Dan amalan 3 inilah merupakan amalan pembinaan ummah. Amalan yang tidak putus ni dimula dengan sedekahun jariah, mula dengan harta yang berlari. Yang ulama fiqh tafsirkan sedekahun jariah dengan wakaf, dia panggil. Bahasa Nabi sedekahun jariah, bahasa tok fiqh wakaf. Wakaf ni iaitu kurungkan harta itu, jangan menjadi pusaka, jangan boleh guna sampai habis, tapi untuk jadikan satu dasar atau bahan dalam mendatangkan income yang boleh menjadikan dia, kita teruskan perjuangan fisabilillah dengan income tu, bukan dengan kepala modal.
Saya rasa wakaf inilah merupakan usul asal kepada perniagaan. Bagaimana nak datangnya income kalau tidak ada perniagaan? Nabi kata habsul asli wa tasbilus thimar. Hadis itu bahasa Nabi mengenai wakaf. Kurungkan asal, jangan sampai dia rusak, jangan kamu pakai yang asal tu. Asal untuk guna, pakai dari segi pengembangan sampai boleh datangkan hasilan pulangan yang baik. Kepulangan dia tu untuk diguna pakai dalam fisabilillah. Yang saya faham katanya, bagaimana kita nak datangkan thimar daripada al-asli. Sudah tentu harusnya melalui perniagaan. Nah, raidai macam-macam nah ituไม่มีธุรกิจกับสิ่งที่ได้ครองไว้อย่าไปใช้อันนี้ต้องใช้ผลที่ออกจากเงินที่เราวะกัฟความผูกพันระหว่างวะกัฟกับติจาระห์มันใกล้มากคือเป็นส่วนหนึ่งของวะกัฟคือติจาระห์สมัยใหม่นี้โดยเฉพาะสมัยเราสมัยนบีวะกัฟคือสวนนบีวะกัฟสวน7 แปลงNabi wakaf kebun 7 bidang kebun. Umar wakaf tanah. Hasilan tanah itulah. Jadi kalau dulu untuk nak proseskan tanah, sekarang boleh kita wakaf dalam bentuk tijarah. Peniaga-peniaga misalnya ini 1 juta baht wakaf. Tidak kita boleh gunakan untuk guna pakai duit itu kecuali untuk tijarah, datangkan wang hasilan, maka itu gunakan. Itu wakaf juga. Dalam banyak-banyak juta sebagai modal, ambil 1 juta niat wakaf. Itu satu cara pintu syurga yang terbuka untuk siapa saja yang buat. Dia mati dah pun hasilan masih terus dalam kubur dia. Hasilan terus di padang mahsyar jadi payung. Hasilannya terus dalam syurga menentukan tingkat-tingkat. Banyaknya wakaf, banyaknya tingkat. Tingginya darajat dalam syurga. Itu nombor 1 sebagai syarat untuk ketidakputusnya amalan Bani Adam. Nombor 2-nya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang boleh dimanfaat darinya. Antara ilmunya ilmu perniagaan. Ilmu semua, bukan ilmu sekadar ilmu tauhid. Ini pun satu ilmu juga. Ilmu penting lebih asasnya ilmu Al-Quran dan Sunnah itu ilmu nombor 1. Kerana ilmu pelaksanaan Quran Sunnah, ilmu perniagaan, ilmu politik, ilmu apa lagi, semuanya pertukangan, semuanya ilmu. Ilmu yuntafa'u bihi, tak mati ilmu ni. Macam wang tadi tak matilah. Wang tadi kalau tak ada wakaf dia mati. Sebab dia pakai wang itu semua habis tak ada wang. Tapi kalau wakaf dia tak mati. Sebab tidak boleh digunakan ibunya, gunakan hasilan. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bihi, tak habis. Ajarlah ilmu perniagaan kepada manusia. Oleh itu maka saya rasa bangga ภูมิใจวันนี้ที่ได้เห็นลูกๆ Abi ได้สำเร็จโดยความรู้ที่มาจากประสบการณ์ในการทำงานความรู้บางทีก็ไม่ต้องเรียนในชั้นมาจากประสบการณ์อยู่ข้างเคียงกับผู้รู้ในด้านต่างๆเราก็จะได้เรียนแบบเขานี้ท่านไซด์ของเราตวนอุมัรนี้เป็นคนที่มีความรู้มากในเมื่อกะละอยู่กับท่านก็ได้ขุดความรู้จากท่านมากๆก็มาใช้มาเป็นประโยชน์และก็มาเรียรายให้กับทุกคนอิลมุนยุนตะฟะอุบิฮิjuga tak mati walau kita semua mati belaka kalau anak-anak kita kalau orang-orang yang bekerja sama kita berteruskan perjuangan kita oli ini maka kita dapat untung dalam kubur di padang mahsyar dalam syurga. 3 tempatnya kita kena harus menghadap kubur, padang mahsyar. Dunia ini kalau bagaimanapun paling-paling mati. Orang ada wang pun mati, tak ada wang pun mati semua. Tak ada masalah. Jangan menjadi satu masalah pokok dalam semua perniagaan hidup sekadar untuk menjawab permasalahan dunia. Jangan. Itu terlalu rendah pikiran. Pikirannya rendah. Kita harus jauh pikirannya. Pikiran kita pikiran untuk hidup seterusnya. Bagaimana melalui usaha-usaha kita. 2. Yang ketiga, bahan kejayaan membina ummah iaitu waladun salih yad'ulah. Anak salih, anak baik, anak yang ada ilmu, bawa akhlak yang baik, takut pada Allah, ibadatnya baik. Bukti nombor 1 kepada anak salih ialah yad'ulah, berdoa hampir dengan Allah. Hubungan dengan Allah tidak putus-putus baginya kepada yad'ulah. Waladun ini bukan lelaki sahaja, perempuan juga. Dan waladun ini adalah semua manusia panggil waladun. Yad'u ni penting sekali. Segala kerja kalau putus dengan tuan hidup kita, tak ada apalah kita ni. Mangsa kepada syaitan saja. Kita ni 2, hubung dengan Allah, putus hubung dengan Allah, syaitan hubung.
Kita tak kena hubung dengan syaitan. Syaitan selalu cari jalan untuk memasukkan waswas dia ke dalam kita. Bila kita lupa Allah, terus syaitan masuk. Jaga baik-baik. Sebab itu waladun salih, di antara bukti waladun salih, tanda sanyalat kong waladun salih ke arakab ke yad'ulah. Mi kuam pukpan ke Allah. Ada hubung kait dengan Allah. Bukan waladun salih ni ju saja, tak erti apa. Mayam tak pandai apa, tak pandai, bukan itu salah. Walau akhlak baik, walau rajin kerja, walau hasilan banyak, bukan waladun salih. Tiga ini sahaja merupakan teras pembangunan manusia dunia dan akhirat. Turakit sanglok ni sam tuan ni ke turakit samlok. Jadi kita nak buat bagaimana? Tinggal tiga perkara. Sebelum kita nak pergi mati, tinggal tiga perkara. Harta yang bergerak satu saja, wakaf. Yang lain tidak bergerak. Bahasa Nabi, sadaqatun jariyah. Sedekah timi palang. Sedekah yang punya ruh bergerak, melangkah, membina. Itu makna sedekah jariyah. Tidak ada sedekah jariyah kecuali yang ditafsir oleh fuqaha katanya wakaf. Ilmu yang tafa'u bihi, antaranya ilmu perniagaan yang dibawa oleh Said Omar kita ini, yang disusuli oleh Ka'lah kita. Ilmu yang tafa'u bihi. Orang beli periuk kita pun dapat pedih juga. Ya, alhamdulillah. Moral kau suka dah periuk. Ni ke kuamru ti mi periuk ti sang kuna periuk kap chaulo. Yang ketiga ialah waladun salih. Dari dua perkara ini boleh membina waladun salih. Bila ada harta yang berkat, adanya ilmu yang manfaat, dua itu dia susun sampai lahir waladun salih. Waladun salih boleh mengatur sedekahun jariyah, boleh melahirkan ilmu. Jadi tiga tu duk selalu pusing. Tidak ada dalam dunia ini satu dasar pembinaan hidup dunia dan akhirat dalam satu baris, dua baris saja. Nabi bercakap. Nabi dah tak cakap dengan akal fikiran semata-mata, dengan hawa nafsu, tetapi Nabi bercakap dengan wahyu. Ini wahyu Allah melalui Nabi secara hadis. Kita sekarang sedang-sedang nak bina inilah. Siapa pun, lelaki pun, perempuan pun, supaya hidup dia berpanjangan dalam kubur, dalam mahsyar, maka dia kena tiga perkara ni jaga. Dari sekarang. Baik itu kalau boleh, awak fikir sendiri bagaimana cara hasilan untung, misalnya 10 bat. Ambil 2 bat masuk wakaf. Buat sendiri, tak apa. Pembinaan satu kauntum wakaf. Satu jumlah keuangan yang jadi perjuangan wakaf. Setahun boleh 500,000 misalnya. Ini jangan jadi hak siapa, hak semua masuk wakaf. Saya masuk 1 bat, 2 bat. Kalau boleh lah, supaya manfaat itu boleh bergerak. Harta kita banyak. Ambil sikit tu, 100,000 ke, bagi kepada. Bukan bagi kepada siapa, bagi kepada kita lah untuk pergi ke kubur. Untuk tidak inqata amaluhu, tidak jadi putus amalan hidupnya, illa min salasin, kecuali 3. Wakaf. Yang kedua ilmu sudah buat dah. Jadi kalau kita boleh buat buku pengalaman-pengalaman Said kita Omar ni. Nah, dan kalau kita boleh buat kursus untuk orang lain, mari kursus. Sebarkan ilmu yang tafa'u bihi. Tijarah dalam dunia ini merupakan amal yang diamal oleh Nabi SAW walaupun sebelum dia jadi Rasul. Apabila dia Rasul, dia tak ada waktu. Sebab dia dipenuhi masa untuk nak sampaikan tanggungjawab dia ayat Quran ni kepada manusia. Kalau ayat-ayat mengenai dengan perniagaan, dia minta sahabat-sahabat dia jalan. Osmannya, Abu Bakarnya, ini peniaga semua ini. Contoh-contoh yang baik. Osman ni Masya Allah. Sampai hari ini wakaf dia ada lagi di Madinah. Kata silap 8 ke 10 tingkat rumah di Madinah. Bangun dah besar. 1400 tahun dah wakaf Osman. Beli telaga Yahudi bersama dengan kebun sedikit itu. Hasilan barakah wakaf. Sebab wakaf ni apa makna? Makna kita kurungkan harta jadi hak Allah, niat jadi hak Allah. Dalam mazhab jumhur termasuk mazhab Syafi'i, berpindahlah milik harta ini daripada Ka'lah, daripada Said Omar kepada hak Allah. Bukan hak Said Omar, bukan hak siapa. Apabila kita mengurus wang sebanyak 10,000 bat, 100,000 bat, mengurus wang hak Allah. Semua wang hak Allah, tapi ini kamasib juga. Hak tu, hak syar'i itu bukan hak manusia dah. Hak Allah. Kita apanya perkara hak kita nak lebih bangga daripada kita berikan harta Allah. Biar dia menjadi hak Allah. Oh, sangat bangga. สุดยอด ของความภูมิใจของเราในเมื่อเราเอาริสกีของ Allah ที่เราได้รับจาก Allah ผ่าน
กระบวนการอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะของติจาเราะห์ของธุรกิจเราแบ่งให้อัลลอฮ์สักส่วนเล็กๆก็ได้แล้วเพราะเราไม่มีอะไรพอที่จะให้ทั้งหมดเหมือนกับอุสมานเราไม่สามารถจะเป็นอุสมานได้แต่ไม่เป็นไรเราแค่เป็นคนเล็กๆมุมินเล็กๆเมื่อกี้นี่ก็ให้ไปให้แล้วก็ดีแล้วอันนั้นเขาว่าให้ต้นทุนแล้วเดี๋ยวพยายามให้อินคัมให้กับเด็กๆเหล่านี้มาในเมื่อท่านนี้เข้าใจวิธีการขยายเงินทองจาก10 บาทมาเป็น100 บาทก็ช่วยสร้างตรงนี้หน่อยเห็นด้วยไหมครับหรือรู้สึกว่าเสียใจนะอินชาอัลลอฮ์นะฝากไว้บริษัทพวกท่านเป็นบริษัทที่มาชาอัลลอฮ์เงินล้านไม่ใช่เงินแค่แสน